ada. Oh ya. Ya Allah. Yang ikut saya itu mana satu ni juga Sama Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Semoga dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun situasi kita, apapun keadaan kita, sesulit mana pun hidup kita, sesukar mana pun perjalanan hidup kita, ingat Allah setiap masa ada untuk kita. Dan jangan bergantung pada makhluk, sebaliknya bergantunglah kepada Allah SWT. Bertukarlah arah kita kepada Allah SWT. Yakinlah sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan bahawa Allah pasti akan tolong kita. Jangan putus asa dengan Allah, jangan putus harap dengan Allah. Allah ada, Allah ada, Allah ada. Allahu Akbar. Bila Allah uji kita, dia menjadi satu bala bila kita beranggapan bahawa Allah tak adil. Dan kenapa orang lain tak kena, aku kena. Kenapa anak aku bukan anak orang. Kenapa. Itu menggambarkan bahawa kita tidak kenal Allah. Dan cukup untuk memberi gambaran bahawa kita nak semua skrip yang kita fikirkan sesuai untuk kita berlaku, terjadi. Maknanya kita nak setiap apa yang kita fikirkan itu yang berlaku. Sedangkan kita ni tak memiliki, sebalik kita dimiliki. Allah memiliki kita 100%. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah boleh ambil apa saja, sebab itu hak dia, bukan hak kita. Orang pinjam kereta kita, kita boleh ambil pada bila-bila masa. Orang pinjam duit kita, kita boleh minta pada bila-bila masa. Kita minta sesuai dengan tempoh yang telah kita tetapkan. Setiap daripada kita ada tempoh masanya. Setiap daripada kita ada jangka hayat dia. Allahu Akbar. Allah berhak untuk ambil pada bila-bila masa, kerana Allah saja tahu tempoh masa yang kita ada. Allah tahu baki masa yang masih ada pada kita. Jadi jangan hidup sebagai tuan, jadilah hamba sepanjang perjalanan. Jangan hidup seakan-akan kita menguasai diri kita, sedangkan hakikatnya, realitinya, faktanya, kita sedang dikuasai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hiduplah bertuhan, bukan menjadi tuan. Dan hiduplah dengan mencari redha Allah, mengharapkan ihsan Allah, mengharapkan kasih sayang dia. Bukan hidup dengan mencari populariti, mencari nama, mencari kedudukan, nak mencari status, nak mencari pujian orang, nak cari sokongan orang, nak orang pandang dan muliakan kita, nak orang letakkan kita di tempat paling tinggi. Ini semua adalah lakonan dunia. Kalau kita berjaya dengan meletakkan makhluk sebagai sasaran kita, percayalah itu semua istiraj. Kalau melihat anak-anak kita semua berjaya, sedangkan mereka tidak pegang Quran, mereka tidak jaga solat, kita suami isteri pun tak solat, maka percayalah kejayaan demi kejayaan yang kita dapat itu semua istiraj. Sebenarnya adalah kepura-puraan. Adalah sangkaan yang memesongkan akidah kamu. Percayalah, orang yang beriman pada Allah, mereka sentiasa akan diuji. Orang yang bertakwa pada Allah, mereka sentiasa berada dalam pandangan Allah. Sebab itulah dalam hadis kursi, Allah berfirman dalam hadis kursi, Allah bagi tahu pada malaikat, engkau turunkanlah, kau timpakanlah mereka dengan musibah, kau timpakan mereka dengan ujian. Allah yang tetapkan ujian apa, tapi Allah kata pada malaikat, engkau timpakan mereka dengan ujian. Kerana Allah suka nak mendengar rintihan kita. Allah nak dengar suara kita di sepertiga malam contohnya. Allah nak dengar kita bersuara meminta bantuan dia. Allah sangat suka melihat hamba-Nya kembali pada dia. Allah sangat suka melihat hamba-Nya mencari-cari dia. Allahu Akbar. Kita apa yang berlaku zaman sekarang, bila dah ada media sosial macam ni, kita pun sebarkan ketidakpuasan hati kita di media sosial.
kita sebarkan ke perasaan-perasaan kita dalam laman sesawang, dalam media sosial seperti ini. Kita bercerita tentang hal orang, kita bercerita tentang apa yang terbuku dalam hati kita. Tak semena-mena berapa ramai orang berkait dengan perjalanan hidup kita, menambah dosa, menambah noda. Allahu Akbar. Nampak tak? Bukan pada Allah yang kita ceritakan, tapi kepada makhluk yang kita cerita. Ini zaman sekarang. Ada masalahnya nak bunuh diri. Terfikir nak bunuh diri. Betapa kita sebenarnya dalam kelompok manusia yang celaka. Kita dalam kelompok manusia yang Allah dah tak pandang dan tak muliakan. Kita bimbang, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah celakakan. Allahu Akbar. Bila Allah puji, kita nampak orang yang salah. Bila Allah puji, kita nampak orang yang lakukan. Kita tak nampak diri kita. Kita tak pernah muhasabah diri kita. Kita tak pernah hisap diri kita. Kita tak pernah cari kekurangan-kekurangan diri kita. Siapakah orang yang Allah pandang dan muliakan? Di saat dia jatuh, dia nampak mulia orang, dia nampak buruk dia. Dia adalah orang yang bertanggung, dia adalah orang yang menjadi asbab dia jatuh. Dia banyak buruk, dia banyak lemah. Allahu Akbar. Hari ini kita nampak sekarang, kita dah macam negara dunia ketiga, dunia miskin dengan Afrika. Isu beras. Cukup saya nak ingatkan, suka saya nak ingatkan, sahabat-sahabat, di saat genting ini, marilah kita kembali pada Allah. Semua perkara yang berlaku, Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan. Kita di Malaysia sudah lama selepas PKP, kita menipu Allah. Kita berbohong pada Allah. Masa PKP kita terperangkap dalam rumah. Semua orang nak pergi masjid. Semua orang merayu pada Allah dibebaskan. Bila Allah takdirkan kita bebas, kita pergi Langkawi, kita pergi Cameron, kita pergi Genting. Kita pergi Pulau Tioman, kita pergi Pulau Redang. Kita pergi semua tempat melancong tapi tak singgah, tak sampai masjid rumah Allah. Nampak tak? Betapa Allah murka pada kita. Zina berlaku berleluasa di negara kita. Amanah tidak diuruskan dengan baik. Allah baru uji satu beras, tuan-tuan. Satu produk, beras, minyak. Allah baru uji sikit. Sebab Allah dah bagi tahu, ujian yang kecil ini akan membawa kepada ujian yang jauh lebih besar. Bersedialah kita. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali pada Allah. Jaga solat, jaga zikir, baca Quran, bangun tengah malam. Allah baru uji beras. Makanan utama kita beras. Tak dapat beras, kita semua habis. Bagaimana tak dapat solat, kita terasa diri kita ni sempurna. Kita tak solat, kita rasa kita megah, kita bangga. Macam mana? Allah takdirkan satu ujian kat kita, kita dah huru. Tuan-tuan, besok saya nak jadikan tajuk besar hari Jumaat. Bagaimana untung nasib madrasah. Di isu barang makanan makin naik. Siapakah nak membela madrasah? Madrasah juga sebahagian daripada B40. Institusi yang terpinggir. Institusi yang sangat daif. Banyak madrasah sangat daif. Kami juga terkesan dengan barang yang sangat naik. Kita juga terkesan dengan harga barang yang mahal. Maka kita sepatutnya semua sekali kena kembali pada Allah. Minta bantuan Allah. Apa yang berlaku pada sahabat kita, saudara kita di Rempang, sepatutnya memberi pengajaran besar pada kita. Jangan sekarang beras tak ada, jangan besok tanah kita pun tak ada. Jangan besok hak kita pun tercabut. Apa yang berlaku di Rempang tidak mustahil boleh berlaku di negara kita, di tanah tumpah darah kita ni. Tidak mustahil. Nampak tak? Segala-galanya boleh digadaikan demi duit, demi kuasa kedudukan. Bukan tak pernah berlaku di Malaysia. Nampak tak? Jadi tolong sahabat-sahabat, pimpin anak-anakmu, pimpin isterimu, pimpin suamimu, pimpin keluargamu kembali kepada Allah. Kita orang Islam, jangan terikut-ikut permainan iblis laknatullah. Jangan terikut-ikut permainan syaitan. Kita kena kembali pada Allah. Dalam Quran Allah bagi tahu, bila Allah dah murka, Allah turunkan ujian. Dan ujian itu Allah turunkan secara umum, semua orang kena. Ingat tak peristiwa COVID-19? Ulama kena, ustaz kena. Malah ada mufti meninggal dunia kerana COVID. Nampak tak? Madrasah terkesan, semua orang akan kena. Siapakah yang berzina? Siapakah yang minum arak? Siapakah yang buat maksiat? Tapi kenapa madrasah kena? Kenapa ustaz-ustaz kena? Antara sebab musibah ini ialah kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, tapi kita tak benteras maksiat itu.
Kan? Bila Allah marah, semua orang kena. Sahabat-sahabat. Cerita pasal beras, semua kena. Harga barang naik, minyak naik, apa saja naik, semua kena. Kembali pada Allah. Kembali kepada Allah. Ini jalan yang paling mudah, tapi kita nampak sukar. Saya nak minta jasa baik semua orang. Hidupkan zikir. Tanamkan dalam hidup anak-anak. Zikir nak, zikir sayang, zikir ibu, zikir ayah. Zikir kena jalan. Kebergantungan pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, harus diletakkan di tempat paling tinggi sekarang. Musibah yang datang akan datang lagi besar. Tuan-tuan kena faham ni. Abah dah bagi tahu, kita jangan buat tak tahu. Akan datang musibah-musibah lagi besar selepas-lepas ni. Ia tidak pernah kita kedengaran, tak pernah kita lalui di saat kita susah tahun 70-an, 80-an. Beras negara India tak benarkan beras masuk ke negara, tak benarkan ekspor. Tapi pelik kan, bukan beras import yang tak ada, beras tempatan yang tak ada. Ini dipanggil demand and supplier. Permainan-permainan kartel dan sebagainya. Kita boleh kalahkan mereka dengan kembali pada Allah. Kita telah tinggalkan solat. Kita telah tinggalkan masjid. Kita benarkan masjid kosong, pasar raya penuh. Kita telah biarkan masjid kosong. Perhimpunan-perhimpunan yang tidak bermanfaat kita penuhkan. Kita biarkan masjid kosong. Stadium-stadium penuh dengan orang. Allahu Akbar. Jalan raya penuh dengan orang tapi masjid kosong. Kita sanggup tunggu berjam-jam lamanya dalam trafik jam yang keras dan ketat setiap hari. Tapi tak sabar tunggu 5 minit untuk solat jemaah di masjid. Apa silap kita? Apa salahnya Allah pada kita? Tidak pernah kita terfikir nikmat Allah yang sangat banyak. Allah tarik beras, kita dah kelang kabut. Allah baru tarik beras, kita dah kelang kabut, tuan-tuan. Sedangkan nikmat Allah terlalu banyak, kita nafikan. Ingat, kita sanggup jam berjam-jam lamanya. Setiap hari, tuan-tuan, orang nak pergi kerja, ada orang setiap hari jam. Sanggup sabar untuk pergi ke pejabat. Tapi tak sabar, solat 5 minit, 10 minit di masjid. 1001 alasan kita kemukakan. Kemudian bila Allah uji, kita marah. Bila Allah uji, kita bengang. Bila Allah uji, kita salahkan semua orang. Sedangkan salah kita, kita tak nampak. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lihat anak-anak kita berapa ramai yang tak solat. Lihat anak-anak kita berapa ramai yang tak tutup aurat. Lihat anak-anak kita berapa banyak yang leka dengan handphone. Tinggalkan sejadah. Tinggalkan solat. Tinggalkan Allah. Kamu rasa Allah tak murka? Kamu rasa Allah tak marah? Allah suruh kita buat, kita tak buat? Allahu Akbar. Sebab tu ulama' para wali Allah minta, wahai Allah, di akhirat besok, di hari pengadilan, jangan kau adili aku dengan sikap adil engkau, ya Allah. Tapi kau adili aku, ya Allah, dengan sikap pemurah engkau. Wahai Allah, di hari pengadilan, di mahkamah engkau nanti, ya Allah, jangan kau adili aku dengan sifat adil engkau, ya Allah. Tapi adili aku, ya Allah, hakimi aku, ya Allah, dengan sifat pemurah engkau. Kalaulah Allah adili kita dengan sifat adil, ya, tidak ada satu perkara terlepas. Engkau cakap hal orang tak lepas. Engkau solat lewat tak lepas. Engkau bentak dengan mak engkau masa kau remaja tak lepas. Engkau lawan suami engkau tak lepas. Suami banyak skandal kat pejabat, usik anak dara orang, bini orang, semua buat benda tak betul. Rasuah, pecah amanah, makan sana, makan sini, tipu, masuk pejabat lambat. Buat kerja lain di pejabat. Tak lepas semua, tuan-tuan. Sebab tu kita minta, ni doa para wali. Wahai Allah, jangan kau hakimi aku. Jangan kau hisap aku. Jangan kau hisap kami, ya Allah, dengan sifat adil engkau. Sebaliknya, ya Allah, engkau hisaplah kami. Engkau adili kami, ya Allah, di mahkamah engkau dengan sifat pemurah engkau. Allahu Akbar. Sebab dengan sifat pemurah itulah kita akan selamat, sahabat. Allah tutup aib kita sebab sifat pemurahnya, ya Allah. Allah tidak akan ceritakan keburukan kita di khaliak manusia di akhirat besok. Sebab sifat pemurah dia, sifat pengasih dia, sifat Rahman dan Rahim dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Hari ini engkau bongkar semua cerita orang. Engkau aibkan orang.
kau telanjangkan orang, kau berugilkan orang. Kemudian di hari terakhir, di hari pengadilan Allah, engkau nak Allah tutupkan kau. Jangan telanjangkan aku, ya Allah. Jangan bogilkan aku, ya Allah. Ya Allah, aku malu, ya Allah. Tapi kau tak tahu malu. Masa hidup, engkau tak pergi masjid. Engkau tak solat. Engkau tak zikir. Engkau tak boleh bangun pagi. Tapi engkau boleh bangun untuk pergi kerja. Engkau tak boleh bangun untuk subuh jemaah di masjid. Kau tak malukan dengan Allah? Berapa banyak jantan, berapa banyak lelaki, bergelar suami, bergelar anak, bergelar majikan, pengarah sana, CEO sini, pekerja-pekerja besar maupun kecil. Hari Jumaat, depan mata kita, wahai wanita, kamu nampak berapa ramai jantan-jantan tak solat. Mereka tak pergi masjid. Mereka tak singgah sebentar masjid. Allahu Akbar. Hari ini orang buat maksiat, selamba je tak rasa malu. Cuba kita hidangkan babi untuk orang. Dia nak makan tak? Dia akan tolak sebab tu babi. Tapi maksiat yang besar orang tak kisah dah sekarang. Dia nampak babi. Dia rasa, ni tak boleh makan ni, berdosa ni. Ini salah ni, apa babi, kurang hajar kau bagi aku makan babi. Tapi kau makan rasuah boleh pula. Engkau tinggalkan solat boleh pula. Engkau mengumpat orang boleh pula. Engkau mengata orang boleh pula. Engkau kerja kat kaunter, engkau tak buka kaunter boleh pula. Engkau susahkan orang boleh pula. Engkau marah orang boleh pula kat kaunter. Engkau sulitkan orang boleh pula. Allahu Akbar. Engkau tuntut kaunter lebih awal. Contoh kalau kerja kaunter ni, bukan orang kaunter je kena. Kan? Engkau angkat kedai-kedai tepi jalan, tapi kedai-kedai besar yang tak ada CF, yang tak ada lesen, kau biarkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Soalan. Daripada TikTok Liza Ainon. Assalamualaikum Pak Aris. Saya sering diduga dengan perangai anak-anak. Kan Allah bagi dalam Quran, anak-anak itu ujian. Berapa ramai orang minta anak tak dapat, engkau dapat anak, alhamdulillah, adab ujian tu. Ada orang dapat anak, dengar cakap, kau rasa iblis akan lepaskan anak kita. Dia dengar cakap masa dia depan mata kita, besok dia duduk kat universiti, besok dia dah kahwin, batang hidung pun tak nampak. Lepas dia kahwin besok, dia ikut cakap isteri dia, rumah kau boleh tak balik. Jadi namanya anak setiap masa ada ujian. Sebab itulah kau kena minta bantuan Allah ketika anak kau baik maupun buruk. Wahai Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Wahai Allah, jadikan anakku anak yang baik. Ya Allah, jadikan anak-anak aku ikut perintah kau, ikut perintah Nabi, ikut perintah mak bapak dia. Jangan kau minta, ya Allah, jadikan anak-anak aku ikut perintah aku. Maknanya ikut perintah mak bapak, tapi kau sebagai mak bapak tak ikut perintah Allah. Nampak tak? Minta dulu, ya Allah, jadikan anak-anak aku anaknya ikut perintah kau, ikut perintah Rasul, ikut perintah mak bapak dia. Baru cantik doa kita. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, untuk lahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, agar dia menjadi qudwah hasanah kepada rakan-rakan sebaya dia. Nampak tak? Kita punya doa. Kita nak anak kita baik untuk menjadi asbab orang lain juga baik. Nampak tak? Doa jangan putus. Doa jangan putus harap dengan Allah. Doa adalah senjata orang mukmin. Pada waktu sama kamu lengkapkan, kamu mantapkan, kamu perelokkan. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk aku perbaiki, perelokkan, perkasakan, memantapkan ibadah aku. Jadi dalam solat kita sungguh-sungguh. Dalam zikir kita buat dengan hati. Baca Quran kita cuba memahami. Kita bangun pagi sebelum masak, buat persiapan bekal untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kita dah jumpa Allah dulu. Kita dah sujud pada dia. Kita berendam air mata. Kita lepaskan air mata kita. Membasahi telekong kita. Membasahi sejadah kita. Minta bantuan Allah sungguh-sungguh. Dia yang maha ihsan kan. Dia maha pengasih kan. Dia yang maha kaya kan. Dia ada segala-gala kan. Hidayah tu bukan milik mak bapak, milik Allah. Pergi cari dia. Minta sungguh-sungguh daripada dia. Tak dapat, buat lagi. Tak dapat, buat lagi. Tak dapat, buat lagi. Sampai mati kita buat. Barulah kita tergolong dan golongan orang-orang soleh. InsyaAllah, Allah tak akan persisikan kita. Kata guru saya, Allah tidak akan mungkin sama sekali mempersisikan doa hamba-hambanya. Allah tidak akan mempersisikan setiap usaha hamba-hambanya. Subhanallah, yang sungguh-sungguh cari dia. Kita akan dapat insyaAllah. Sebab tu, saya nak bagi ilmu ni, maknanya kita start dengan diri kita dulu. Qudwah hasanah, kita contoh terbaik pada anak-anak. Kita adalah contoh terbaik kepada segalian semua anak-anak kita. Ingat doa Nabi Allah Ibrahim yang berdoa sebagai keturunannya soleh. Kita fokus pada keluarga kita. Doa keturunan kita soleh. Doakan anak, cucu, cicit kita semua baik. Allahu Akbar. Jangan fokus pada anak saja. Subhanallah. Nampak tak?
Tadi saya dijumpai oleh seorang ustaz saya. Ustaz saya ni orang warak. Dia kata pada saya, dia orang Arab. Dia kata pada saya, Pak Aris, sabar. Tadi pagi saya marah pelajar saya sebab tidur. Mak bapak engkau jauh-jauh. Depan Quran tidur, tak ada adab. Tapi ustaz saya terbaik. Dia bagi saya kata-kata yang positif. Saya juga manusia biasa yang ada keinginan untuk melihat anak-anak orang berjaya. Nak lihat anak-anak orang ada jati diri. Tapi saya juga ada tim yang sangat saling ingat mengingatkan. Sebab tu dalam kehidupan, tak semua benda kau boleh dapat macam ni je. Maka ustaz saya bagi tahu saya, sabar. Inna Allah ma'asabirin. Allah bersama orang sabar. Kalau orang itu benar-benar nak bantuan Allah. Mereka mahu bantuan Allah. Mereka mahu pertolongan Allah. Mereka mencari ihsan Allah. Mereka mencari kasih sayang Allah. Bantuan Allah pasti akan sampai. Cepat dan lambat itu bukan urusan kamu dan saya. Itu urusan Allah. Allah tahu waktu terbaik untuk bagi bantuan kat kita. Kita manusia tuan-tuan. Orang naik bendera putih baru kita tahu dia tak ada makanan. Tapi Allah tak perlukan bendera kita. Kalaupun kamu tak angkat tangan, Allah tahu engkau susah. Allah boleh bantu. Allah boleh hantar pertolongan dia. Dan itu telah berlaku dalam sejarah hidup kita sepanjang hayat. Engkau tak minta doa pada Allah, tapi Allah bagi engkau. Allah bagi engkau mata, masih boleh melihat. Allah bagi engkau nafas untuk masih boleh berusaha. Allah masih lagi tak tarik nikmat mendengar, engkau masih boleh mendengar. Allah bagi engkau kesihatan. Allah bagi engkau tangan dan kaki yang masih berfungsi. Ada selintir orang, tangan dan kaki Allah dah jamkan. Angin ahmar, stroke. Ada orang Allah strokekan sebelah badan. Sebelah badan tak berfungsi, sebelah badan berfungsi. Dia tak boleh berfungsi secara sempurna. Kita masih berfungsi secara sempurna, tapi kita tak beriman secara sempurna. Bayangkan soalan. Sebelum tu ada daripada buat insaniah dekat TikTok. Alhamdulillah saya dah daftar bersama anak-anak. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih puan. InsyaAllah doakan saya, semoga saya dapat buat yang terbaik pada 24 bulan 12 di Setia City Convention Center, program keluarga terbesar di Malaysia yang menghimpunkan 2,000 orang, insyaAllah seluruh Malaysia. Malah kita ada follower-follower daripada luar Malaysia yang akan balik untuk bersama dengan kita 24 bulan 12. Bagi orang di Kelantan, bagi orang di Johor, bagi orang Pulau Pinang kata jauh lah Pak Aris, kenapa tak buat kat Perak? Kita ada orang di Abu Dhabi, kita ada orang di Arab Saudi, balik untuk pergi program ni. Nak kata apa lagi? Baca surah Ar-Rahman. Nampak tak? Besok anak kita dah masuk lokap jauh kat Simpang Rendam, kita orang Kedah. Sanggup pergi jenguk semata-mata sebab tu anak kita jauh. Kenapa kita nak jenguk dia bila dia bergelar banduan, tak selamatkan dia sekarang? Nampak tak? Besok masuk pusat senti. Allahu Akbar. Hari ini kita berkumpul mencari redha Allah, mencari kekuatan. Besok-besok kita berkumpul penuh dengan banyak masalah. Jadi mari kita ubah nasib keluarga kita. Kita saja yang boleh ubah. Allah dah bagi tahu macam tu dalam Quran. Jangan harapkan orang, kita kena usaha, kita kena gigih. Allahu Akbar. Subhanallah, saya masih ingat ada seorang makcik daripada Pantai Timur. Tompang kita orang, tuan-tuan, tompang kita orang. Nak hadir program yang sama pada 2019. Sebelum datangnya, sebelum dibadai dengan COVID-19. Dia datang dengan tompang kita orang. Ada seorang lagi tu, dia naik bas sambung-sambung. Semata-mata nak dengar nak ambil formula, nak samakan anak diisap dadah. Allahu Akbar. Baru tahun ni naik KTM. Ni satu lagi yang daftar yang terbaru ni naik ATM. KTM, kereta api. ATM tu cocok duit. Boleh juga ATM kalau tentera boleh support kita kan dengan dia punya terak kan. Allahu Akbar. Nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dan sekarang ni kita offer pula. Dan hari ni kita lancarkan program-program keibuapan secara percuma. Pada mana-mana sekolah nak bagi tahu kita. Kita bagi secara percuma. Allahu Akbar. Jadi parents yang ada dalam live ini, parents ambil bagi tahu pada cikgu. Ni ada seorang Pak Rish nama dia. Buat ceramah live ni kan, kalau dia boleh bantu kita, why not bawa dia pergi sekolah secara percuma. Tak payah bayar saya 1 sen pun. Kita hadir ke sekolah anda insya-Allah. Ikut jadual kita lah. Kalau kosong kita bagi laluan insya-Allah. Hadir. Dah bagi percuma pun tak dapat datang. Macam mana nak cakap? Saya bukan ada magic boleh tiba-tiba depan rumah kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Percuma boleh contact kita. Next. Daripada TikTok Harry Hey. Ada tak amalan nak bangun malam untuk tahajud? Amalan orang biasa macam kita ni makam syariat, kita pasanglah alam kat handphone. Bila kau dah melepasi alam tu, kau dah masuk satu alam yang lain, orang yang berada di alam makrifat, dia tak perlu lagi semua alat dalam dunia ni.
dia sendiri akan terkejut sendiri. Nak berada kat level tu, kita mesti bergantung harap pada Allah. Nak tidur, baca 3 kul. Nak tidur, baca ayatul kursi. Nak tidur, bersihkan tempat tidur. Sunnah Nabi. Nak tidur, doa lah. Doa tidur. Doa, ya Allah tolong aku untuk bangun malam. Kau minta lah pada dia. Nampak tak? Kau minta pada dia. Bila engkau sudah berada di satu tahap di mana engkau boleh terkejut dengan sendiri, engkau jangan lepaskan peluang tu untuk kekal berada di fasa itu. Nampak tak? Allahu Akbar. Ada orang dia memang terbangun pukul 4 lebih dah bangun, pukul 3 lebih dia bangun. Ada orang dapat macam tu, tak payah kongsi dengan orang tak payah share dengan orang. Tolong pesan saya ni. Kalau dalam bab tasawuf ni, benda macam ni semua boleh rosak iman. Saya ni dah dekat 20 tahun jaga tahajud. Cerita kat orang apa hal, apa cerita dah bagus kau jaga amal. Nampak tak? So, peringkat awal pasanglah alarm kat handphone. Pada peringkat awal dan sampai bila-bila jagalah adab tidur. Dipanggil adab tidur. Adab kita dengan Allah, takut-takut engkau dan aku mati waktu tidur. Terima kasih Ustazah. Takut-takut engkau dan aku, kita semua mati dalam tidur. Orang kata, alah senang je tidur, mati dalam tidur. Siapa cakap? Apa dalil dia yang kau senang mati dalam tidur? Banyak juga orang kafir mati dalam tidur. Malah sekarang kat hospital, paling popular sekarang semua ditidurkan. Gasa-gasa teruk je ditidurkan. Itu adalah satu ungkapan yang menyeramkan kita kalau melibatkan diri kita maupun saudara-mara kita. Minta maaf bapa awak ni paksa ditidurkan. Seram kita, berderau darah kita. Entah dapat bangun atau tidak. Paling best masa PKP dulu, sebelum ditidurkan boleh pula buat video call. Sebelum tidurkan, dan kemudian itulah video call terakhir. Banyak macam tu kan? Seakan-akan macam dah tahu pula, lepas tidur tak bangun lagi. Nampak tak? Kita kena ada adab tidur. Walaupun kita tak ditidurkan oleh KKM, kita boleh tidurkan sampai bila-bila tak bangun lagi. Orang kata, alah senang je dia meninggal dalam tidur. Siapa cakap ni? Faham tak? Kalau kau tidur pun dengan slow spender kau, tidur pun dengan bra, tidur pun tak tutup aurat, kan? Paling tidak pun adab kau tak ada. Lepas tu tidur, mati. Allahu Akbar. Kan? Kau rasa malaikat maut tu datang apa? Oleh kau nampaknya akan dicabut nyawa dalam keadaan tidur. Ni senangnya, aku cabut sekejap. Tak ada jenis tu. Terpelanting, terbeliak, tuan-tuan. Yang ada terkencit, ada yang terkencing. Terbelik-belik tangan. Kematian bukan perkara menyeronokkan, melainkan orang yang benar-benar bertakwa pada Allah, yang sedar bahawa kematian sajalah adalah jalan yang terbaik, jalan yang ada untuk dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan kematian sajalah dia dapat bertemu dengan Allah SWT. Hanya dengan kematiannya dia dapat saksikan benar syurga tu cakap indah. Walaupun dia sebelum mati dia yakin 100%. Satu sahabat-sahabat tidak pernah minta mati, tapi bersedia untuk mati kerana bekalan mereka. Mereka kalau berjuang angkat senjata demi kalimah la ilaha illallah, mereka tak pernah gentar untuk mati. Ada satu panglima Islam, dia kata kepada musuh, kalau kamu tidak mahu tunduk pada agama kami, kalau kamu tak mahu tunduk kepada kekuasaan Allah SWT, bersedialah untuk perang. Dan ketahuilah kami bersedia untuk mati, dan tentera kamu tidak akan pernah sama sekali berani untuk mati dan bersedia untuk mati. Tapi kami datang untuk mati sebab ini dijanjikan oleh Allah SWT. Syahid di medan perang adalah ahli syurga syuhada. Terkejut orang. Itu yang mengejutkan Abu Jahal. Abu Jahal bila mati, Nabi kata apa? Nabi duduk kat lubang besar yang dibaling salah satunya adalah bangkai Abu Jahal. Nabi kata, kamu sekarang dah tahu apa yang aku cakap tu benar. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka dengar ke? Bahkan mereka lebih tahu daripada engkau. Nampak tak? Jangan main-main. Jangan main-main dengan Allah SWT. Ini perjuangan yang sangat sulit, tapi kita jangan main-main. Kena bangun tengah malam. Fight untuk bangun tengah malam. Sembang kari, sembang kedai kopi, cerita pemimpin, cerita berentam-menentum. Semua orang salah. Beras macam ni, ini orang tak betul, ini sepit, ini lanut, ini celaka, ni. Bangun malam tak buat. Solat subuh tak jemaah. Masjid tak kenal. Salah orang kau kenal, masjid kau tak kenal. Selamatkan dirimu sahabat, selamatkan dirimu. Kita semua kena selamatkan diri kita dan seluruh ahli keluarga kita. Takkan ada orang nak pimpin keluarga kita pergi tahajud, melainkan kita sebagai bapa yang ada dalam life kecil ini. Anda ada lelaki, anda kena pimpin keluargamu untuk solat, untuk jaga agama, untuk jaga Islam. Islam milik kita, wajib jaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang membesar, kita tak ada apa-apa. Subhanallah. Next, soalan seterusnya. Daripada TikTok I namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kita nak menilai untuk memilih seorang pemimpin yang terbaik? Masyarakatnya rosak, nak lahirkan pemimpin terbaik macam mana?
Sebab itulah Nabi fokus pada keluarga. Nabi fokus kepada kita secara peribadi. Bangkit, mak bapak kena jaga solat. Pada pihak masjid, saya minta maaf. Saya ni orang bodoh, orang jahil. Tapi kena tegur lah. Jangan sama sekali tulis kat masjid, saya minta maaf. Saya minta maaf dulu. Sebab orang bodoh kalau bercakap, orang tak suka. Tapi saya kena cakap. Engkau nak lahirkan pemimpin yang hebat, tapi kat masjid kau cakap jangan tidur. Ada orang tak dapat tenang kat rumah, dia pergi masjid, dia dapat tenang. Kau tak bagi dia tidur. Tidur. Tak ada dalil kata masjid tak boleh tidur. Tapi adab tidur kena jaga. Jangan bawa anak-anak. Itu pengusi kena berhentikan dia. Itu imam kalau setuju dengan kata-kata tu, colong berhenti. Letak jawatan. Lama sangat pegang jawatan. Sampai tak pandai, tak faham. Anak kecil kalau tak kenal masjid, dia kenal disco, dia kenal dangdut, dia kenal pusat hiburan. Dia bermati-mati dengan handphone. Sebab budak kecil tak boleh bawa pergi masjid. Ini kerosakan kita hari ini. Nak lahirkan pemimpin, mesti datang daripada bawah. Nak lahirkan pemimpin, mesti hidupkan Islam dalam hati setiap anak kita. Sebab anak kita adalah generasi yang akan memimpin ummah satu hari nanti. Jangan cerita hari ini. Hari ini kita nampak banyak yang rosak. Banyak yang lingkup. Yang bercakap, mengata orang, dia pun sama je. Hari ini punya zaman. Kita sebarkan keburukan, kita sebarkan kebencian. Kita bercakap atas dendam. Penuh hasad. Nak lahirkan pemimpin Islam, sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih, baca kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa dokong dia? Mak dia. Siapa mak dia? Sentiasa berzikir, sentiasa bicara dengan anak dia. Wahai anakku, engkaulah orang yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW yang akan pemimpin tenteramu sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin yang memimpin tenteranya. Engkaulah anakku yang akan menawan kota Rom dan pasti. Mak dia tak tahu. Mak dia hanya lafaz kata yang baik-baik. Ketika kita kandung anak kita, wahai anakku, engkaulah orangnya nanti yang akan memimpin ummah. Engkaulah orangnya yang akan memimpin jemaah. Engkaulah orangnya yang akan menjadi imam kepada makmum. Engkaulah anakku yang akan memimpin umat Islam. Memimpin masyarakat kita. Doa. Engkaulah nanti insya-Allah jadi doktor-doktor yang beriman. Jadi engineer yang beriman. Doa. Mak dah lupa doa. Seronok mengandung tapi terlupa nak doa. Nak anak cantik. Dia hafal surah Maryam. Semata-mata nak cantik. Nak putih. Dia lupa nak doa untuk akhlak. Pemimpin yang baik datang pada masyarakat yang baik. Masyarakat yang beriman. Masyarakat menjaga hak. Apa jadi kat Rempang? Siapa khianat kepada orang Melayu, dia Rempang. Siapa khianat perjuangan bangsa. Sedangkan mereka itu ada sebelum adanya lagi negara besar di Indonesia. Nampak tak kita boleh berlaku tak? Pemimpin yang baik mesti datang dari masyarakat yang baik. Masjid kita masih kosong. Ada orang bertekak, bergaduh suami isteri. Suaminya bawa kereta turun pergi masjid. Sayang masjid tutup. Bayangkan masjid tutup zaman hari ini. Kita takut pencuri. Tapi kita pernah bimbang murkanya Allah. Sebab menghalang orang solat pada waktu malam. Rapatkan masjid je, jangan tutup. Kalau pencuri nak masuk tuan-tuan, engkau kunci pun dia masuk. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi apa kita nak buat? Kita doa supaya masjid diimarahkan. Masjid penuh sesak. Itu adalah gambaran awal masyarakat kita sudah kembali pada agama. InsyaAllah. Tapi yang saya belajar ni sahabat-sahabat, masyarakat kita, umat kita akan rosak. Maka akan datang the real superhero yang akan selamatkan umat Islam yang rosak. Itulah dia, Imam Mahdi. Nampak tak? Bila orang semua dalam kepincangan, dalam kerosakan, dalam kehancuran, maka bantuan benar-benar diharapkan. Nampak tak? Apa yang sedang berlaku ni, kita mengalah kepada kehancuran yang lebih dahsyat. Kita akan melalui satu detik yang lebih dahsyat yang tak pernah terfikir oleh minda kita. Allahu Akbar. Kita nampak dah gambaran bila beras tak ada. Nampak tak? Di sana sini orang dah mula bergaduh, dah mula berjerit, dah mengamuk dan sebagainya. Akan berlaku lebih dahsyat. Tolonglah kepada pemimpin negara. Saya ni tak suka nak cerita pasal politik banyak ni. Turun padang, turun bawah, cek. Berani berperang dengan katil, bukan berperang dengan rakyatmu yang telah memangkah untuk kamu jadi pemimpin paling atas. Memimpin kami di peringkat daerah. Jangan berperang dengan rakyatmu. Jangan kau sulitkan rakyatmu. Jangan kau sakiti hati rakyatmu. Jangan kau susahkan mereka. Tapi kamu berperang dengan katil yang telah sekian lama
nenek moyang kami yang berperang, nenek moyang kami yang angkat senjata, nenek moyang kami yang menentang penjajah. Kenapa katil yang kaya? Kenapa katil yang dapat keuntungan? Kenapa katil yang senang lenang? Kenapa katil yang diagung-agungkan? Anak bangsa kami yang menanam sawah, menanam padi di sawah, berhujan berpanas, menoreh getah, memetik kelapa sawit. Mereka telah bersusah payah sekian lama. Kenapa katil juga yang kau agungkan? Adakah kerana duit mereka telah menutupi mata kamu sehingga kamu tak nampak? Kamu lupa tentang anak bangsamu. Dengar, selamatkanlah agama ini dengan kembali pada agama, kembali pada perjuangan Islam sebenarnya. 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Peluang untuk kita jumpa sama-sama tuan-tuan. Saya nak alu-alukan di TikTok ada nama saya Pak Riz Motivasi tu. Tekan ada 2 nombor telefon tu. Ambil salah satu nombor telefon tu, message. Kata saya berminat atau saya nak tahu je program apa ni. Bagi mereka yang nak bawa saya pergi sekolah ke syarikat atau di organisasi anda, boleh berhubung dengan tim saya. Nombor telefon dah sedia ada. Boleh, nombor sama boleh. Hubungi kita. Subhanallah. Kita nak pergi ke sekolah sebab di situ ada mak bapak yang sangat ramai yang sedang memimpin anak-anak. InsyaAllah saya undur diri. Minta maaf masa saya singkat. Saya terpaksa undur diri untuk bagi laluan azan yang sedang berkumandang. Saya Pak Riz daripada Masa Tafiz Al-Quran Nabiyatul Adawiyah. Ingat baik, anda dan saya, kita semua pemimpin. Pemimpin kecil di keluarga sendiri. Jadi contoh yang terbaik. Pimpin anak kita, pimpin keluarga kita, pimpin isteri dan suami kita. InsyaAllah. InsyaAllah Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan kerana sudi meluangkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian daripada Pak Riz. Dan kepada anda yang mungkin kali pertama baru saja menjumpai live Pak Riz sama ada di TikTok ataupun di platform satu lagi tu, salam pengenalan, salam ukhuwah untuk anda semua. InsyaAllah untuk maklumat anda, Pak Riz adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 26 tahun dalam bidang ilmu kekeluargaan inilah, di mana pelbagai kes-kes kekeluargaan yang telah pun Pak Riz bantu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi dengan pengalaman inilah Pak Riz bangunkan live ini untuk Pak Riz bagi peluang kepada perempuan untuk bertanyakan soalan kan. Mungkin jawapan Pak Riz pun sedikit sebanyak mampu memberi sedikit pencerahan untuk anda kekal bersemangat dalam membina keluarga yang bahagia di akhirat. Insya-Allah. Dan pada 24 Disember ini kemuncak untuk program kita ataupun online ataupun pembincangan online kita ni, kemuncaknya pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor, di negeri Selangor tuan-tuan. Kita carilah masa kan, sebab masa tu memang kalau nak kata masa ni setiap detik tak ada masa kan, tapi kita kena carilah kan. Kata sibuk semua ada kan, pekerjaan masing-masing, tapi pastikan untuk keluarga kita tak salah kalau kita berkorban untuk keluarga kita, untuk kebahagiaan keluarga kita. Jom sama-sama kita ambillah masa sedikit pada 24 Disember ini. Kita pinjamkan satu hari untuk sama-sama hadir ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Riz pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Kepada anda yang menonton daripada platform yang satu lagi, kita dah naikkan info. Dan kepada anda yang menonton daripada platform TikTok ini, boleh pergi ke profil Pak Riz Motivasi, ada info di situ, bolehlah berhubung dengan kami ataupun boleh singgah di TikTok profil Pak Riz Gallery ataupun di profil TikTok Staff Pak Riz. Anda boleh berhubung dengan kami di situ, insya-Allah. Dalam tu juga, selain daripada seminar ni, anda boleh juga, jika anda ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Riz, boleh berhubung dengan kami. Dan jika anda ingin menghantar anak anda ke cucu anda ke ahli keluarga anda untuk masuk belajar di Madrasah Pak Riz, boleh juga, kerana sesi pendaftaran untuk sesi 2024 untuk Madrasah Pak Riz telah pun dibuka, insya-Allah. Bolehlah berhubung dengan kami. Dan kepada anda juga yang ingin mendapatkan produk daripada Madrasah Pak Riz, iaitu Pak Riz Coffee, boleh berhubung dengan kami juga, yang boleh dapatkan nombor di profil TikTok ataupun di platform satu lagi tu ada nombor, dan bolehlah berhubung dengan kami terus, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, untuk teman anda, Pak Riz bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Jadi dah boleh setkan jadual anda untuk sama-sama kita menonton live bersama dengan Pak Riz. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan insya-Allah tuan-tuan, tak nak cerita banyak, kita terus pendekkan cerita. Jangan lupa datangkan diri anda dan keluarga anda ke seminar keluarga bersama dengan Pak Riz ya, pada 24 Disember ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Pak Riz secara berdepan pada tarikh tersebut, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.